Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TS25. Bertemu lagi kita dalam kuliah yang ke-24, masih dalam modul 2. Kuliah yang ke-24 ini bertajuk PLC, iaitu Video Critics dan juga Teacher Sharing Session. Ringkasnya WC dan TSS. Jangan lupa subscribe and like. Baiklah tuan-tuan sekalian, cuba kita perhatikan apa maksud video critics. Video kritik adalah proses menganalisis secara kritis hasil rakaman video sesuatu PDPC secara terancang dan profesional dengan memberikan pendapat, idea, cadangan dan pandangan bagi tujuan penambahbaikan kualiti PDPC guru. Itu dia. So, kita memberi penilaian, kita memberi komen, kritikan berdasarkan kepada video PDPC yang telah dijalankan oleh guru. Bukan bererti komen secara negatif, tetapi komen yang bersifat membina. Video PDPC guru yang dirakam dijadikan sebagai bahan rujukan utama untuk dinilai secara bersama untuk menilai kelemahan dan kekuatannya. Okey, idea, amalan dan inovasi baru yang ada dalam rakaman video tadi boleh disebarluaskan dan dikongsi guna oleh guru-guru yang lain. Cuma hari ini kita ada kemudahan teknologi, bukanlah bererti keseluruhan PDP itu dirakam. Mungkin cikgu boleh rakam bahagian-bahagian tertentu sahaja untuk kita membuat penilaian secara bersama-sama. Baiklah, saya teruskan lagi tuan-tuan sekalian. Apakah objektif video kritik? Yang pertama, untuk menjana pemikiran kritis dan kreatif berdasarkan rakaman video. Yang kedua, berkongsi kekuatan dan memperbaiki kelemahan berdasarkan tayangan video. Sudah tentu ada kekuatan, sudah tentu ada kelemahan. So, yang lemah nak dibaiki, yang kuat nak dikongsi. Yang ketiga, menyemai budaya mengkritik secara berhemah dan membina serta berfikiran terbuka. Ingat, bukan komen negatif, bukan kritik negatif, tetapi kritik yang positif. Beri pandangan untuk membina fikiran terbuka, untuk membina, meningkatkan prestasi guru-guru tadi. Baiklah, seterusnya. Okey, macam biasa bila sebut PLC, kita balik kepada fokus, improve dan share. Apakah fokus dalam video kritik ini? Yang pertama, bina kumpulan video kritik. So, di sekolah kita kena ada kumpulan-kumpulan yang bersifat sebagai penilai, pemantau, okey, untuk pelaksanaan video kritik tersebut. Yang kedua, rakamkan PDPC guru secara berfokus berdasarkan 16 elemen PAK1 telah saya terangkan sebelum ini. Ada 16 semua, yang itu boleh kita rakamkan. Siapa nak merakam? Guru sendiri boleh merakam PDPC mereka dengan handphone masing-masing. Shoot bahagian mana yang ingin ditonjolkan daripada 16 elemen tersebut. Katakanlah dia nak melihat kepada aktiviti murid, dia rakamkan aktiviti murid. Dia nak melihat kepada teknik penyoalan, dia rakamkan bahagian teknik penyoalan. Dia nak melihat bagaimana murid melaksanakan PPD, dia rakamkan bahagian PPD. Setelah guru itu merakam, maka dia uploadkan bahan rakaman video tersebut ke laman blog, ke Telegram, ke WhatsApp grup sekolah dan sebagainya, ke pelantar maya yang ada di sekolah itu untuk ditonton bersama, untuk dikongsi bersama dengan guru-guru lain yang akan membuat penilaian, yang akan membuat kritikan terhadap video tersebut. Itulah cara kita membuat plan dalam ataupun fokus dalam video critics. Baik. Kemudian improve. Improve, peringkat do, pelaksanaan. Kumpulan video kritik bertemu dan laksanakan proses kritikan video berdasarkan bahan video yang telah diuploadkan tadi. Guru sentiasa uploadkan video-video pengajarannya di satu tempat, platform maya,
kemudian kumpulan pengkritik tadi akan download balik untuk menayangkan video-video berkenaan secara bersama. Okey, so di sini guru-guru juga boleh menggunakan instrumen dan rubrik PAK 21 semasa membuat kritikan video berkenaan. Beberapa siri video boleh dikritik dalam satu-satu perjumpaan. Okey, janakan idea untuk membuat penambahbaikan berdasarkan video yang telah ditonton tadi. Jangan kritik saja, tetapi kita memberi cadangan, kita memberi idea apa yang patut dibuat kalau kita temui kelemahan dalam video berkenaan. Kalau temui kelebihan, kita share. Itu dia konsepnya. Temui kelemahan, kita bantu baiki. Temui kelebihan, kita share. Itu falsafah dalam konteks video kritik ini. Baik, kembangkan lagi kepada peringkat check. Masih improve, tapi di peringkat check. Apa nak buat? Iaitu refleksi. Ketua dan ahli-ahli buat penilaian impak keberkesanan penggunaan tool video kritik sama ada mencapai matlamat PLC ataupun tidak. Begitu. Apakah penambahbaikan yang perlu dibuat untuk meningkatkan kualiti PDPC guru berkenaan? Ini paling penting. Bila kita buat refleksi, kita kena sertakan dengan penambahbaikan. Apa cadangan kita untuk meningkatkan kualiti PDPC itu? Inilah kunci utama dalam refleksi. Okey? Kemudian kita catatkan idea-idea yang bernas daripada video tadi, kita rumuskan untuk dikongsi guna bersama dengan rakan-rakan lain di peringkat sekolah kita ataupun sekolah-sekolah yang lain. Okey? Akhirnya, ini yang dikatakan sebagai sharing tadi. Sebarluaskanlah idea dan amalan terbaik yang diperolehi dari video dan perbincangan sesi refleksi tadi. Sebarluaskan ke mana? Ke blog, ke portal, media sosial, WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan lain-lain untuk dikongsi guna bersama oleh guru-guru yang lain. So, penuhilah konsep fokus, improve, share dalam video critics. Baik, kita pergi kepada Teacher Sharing Session, TSS, juga salah satu daripada alat kolaboratif PLC. Apa maksud Teacher Sharing Session? Okey, iaitu sekumpulan guru bertemu secara formal untuk berkongsi pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan amalan pengajaran terbaik bertujuan untuk meningkatkan lagi kualiti PDPC. Di sinilah lahirnya idea cikgu bantu cikgu. Tagline guru bantu guru. Kerana guru itu kongsi bersama-sama bahan pengajaran dia, pengalaman pengajarannya, kemahiran pengajarannya, amalan terbaiknya dan berbagai-bagai lagi dikongsi bersama dalam Teacher Sharing Session. Okay. Sesi perkongsian ini boleh dilaksanakan secara berjadual bergantung kepada keperluan isu masalah yang timbul di peringkat sekolah itu. Baik, jadi apakah yang nak dikongsi dalam TSS ini? Boleh jadi kita kongsi bahan. Paling banyak saya rasa bahan lah. Seperti bahan bantu mengajar BPN, modul PDPC. Hari ini banyak orang bicara soal pengajaran bermodul. Modul pembelajaran berstruktur sebagai salah satu daripada kaedah mengajar dalam PDPR. Yang paling berkesan hari ini ialah melalui modul pembelajaran berstruktur. Tapi guru-guru setengahnya tidak ada modul. Maka dia boleh kongsikan dengan guru-guru yang lain yang telah menyediakan modul. Orang ni buat topik ini, orang ni buat topik ini, orang ni buat topik ini. Modul tadi digabung jalinkan bersama dan digunakan secara bersama-sama. Itu namanya berkongsi bahan. Okey, selain pada modul, boleh berkongsi bahan edaran, boleh berkongsi laman sesawang, blog, digital tool, Google Classroom yang dibina, bahan flip classroom, kalau cikgu gunakan flip classroom, video PDPC cikgu rakam dan sebagainya. Sharing lah, kongsilah antara rakan-rakan guru sekalian. Guru bantu guru.
Yang kedua, kongsi dari segi kepakaran dan pengalaman. Okey. Pengalaman apa? Lesson plan, strategis, approach. Okey. Berbagai-bagai kepakaran pengalaman yang ada, kongsi gunakanlah. Okey. Kemudian yang ketiga, kongsi dari segi hasil kerja murid, student products. Mungkin hasil kerja murid, bahan 3D, scrapbook, laporan kajian, projek, produk, bahan PBD dan sebagainya. Semua boleh dikongsikan. Contoh yang terbaik ialah perkongsian hasil kerja murid yang kita panggil sebagai project based learning. Mana-mana murid, kumpulan murid kita yang buat project based learning, PBD apa ni? Project based learning dalam KMR, dia boleh kongsikan dengan sekolah-sekolah yang lain ataupun dengan guru-guru yang lain dalam bentuk video, dalam bentuk bahan maujud dan sebagainya. Jadi perkongsian itu berlangsung dalam 3: bahan, kepakaran, hasil dalam sesi teacher sharing session. Baiklah. Jadi apakah objektifnya TSS itu? Untuk berkongsi ilmu, pengetahuan, kemahiran, bahan dan amalan terbaik pedagogi dalam kalangan guru. Yang kedua, membantu pembangunan dan profesional guru dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Yang ketiga, menyediakan rangsangan dan sokongan untuk guru meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam PDPC-nya. So, melalui perkongsian. Okey. Jadi, apakah FIS dalam teacher sharing session ini? Okey. Seperti biasa, langkah pertama, kita bina kumpulan TSS. Sebaiknya dari subjek atau bidang yang sama. Lantik seorang ketua kumpulan. Sebab nak kongsi ni, sesuainya bahan-bahan yang sama lah. Okey, subjek yang sama. Bukan bahan sama. Guru yang datang daripada subjek yang sama. Baik. Kenal pasti tajuk isu yang hendak dikongsikan. Pilihlah tajuk isu yang penting dan segera untuk dikongsi atau diselesaikan secara bersama. Tetapkan matlamat objektif perkongsian. Itu fokus. Baiklah. Baik. Improve. Laksana. Macam mana? Do-nya. Okey. Laksanakan perkongsian secara aktif dan reflektif berdasarkan tajuk isu yang telah ditetapkan tadi. Sesi perkongsian berlaku melalui komunikasi yang berkesan dan kolaboratif. Semua orang menyumbang idea berdasarkan ilmunya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan pengalamannya, amalannya. Ingat, juga tidak ada penumpang. Semuanya mesti menyumbang. PLC ni sebenarnya tak nak ada orang sekadar menumpang. Mesti menyumbang. Walaupun sekecil idea, dia tetap menyumbang. Kembangkan idea perbincangan melalui soalan-soalan reflektif. Buat catatan dan isi ataupun idea-idea penting. Ini peringkat apa ni? Peringkat improve. Okey? Do. Kaedah perkongsian. Jadi cara untuk berkongsi ni. Yang pertama, show, tell and share. Membentangkan kaedah, amalan, inovasi yang berjaya kepada semua peserta secara bergilir-gilir. Lengkap dengan soal jawab. Jangan soalan kongkak. Mesti berkongsi, bergilir-gilir. Show, tunjukkan. Tell, bagi tahu. Share, kongsi. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Lepas ni ni, lepas ni ni, lepas ni ni. Kongsilah secara bergilir-gilir. Namanya show, tell and share. Yang kedua, stay and stray and gallery walk. Jadi kita juga boleh buat stay and stray dan gallery walk dalam konteks TSS ini. Tampalkan bahan inovasi yang ingin dikongsikan di dinding dan seorang akan bentangkannya kepada ahli kumpulan yang lain mengikut pusingan ataupun lawan jam. Setiap orang akan dapat menilai semua bahan inovasi yang ditonjolkan, yang dibentangkan tadi, dan dia boleh bertanya, berinteraksi. Jadi semua akan dapat maklumat, semua akan dapat ilmu. Inilah namanya teacher sharing session. Okey, itu peringkat apa tu? Peringkat do. Baik, kita bergerak pula kepada peringkat
cek. Masih lagi improve tapi peringkat cek. Ketua dan ahli-ahli buat semakan semula sama ada perbincangan yang dijalankan mencapai objektif yang ditetapkan atau tidak. Gunalah borang penilaian perkongsian. Buat satu borang untuk kita buat penilaian. Catatkan idea-idea yang bernas, dirumuskan untuk diguna bersama. Idea bernas jangan lupa untuk catat dan untuk kita guna bersama nanti. Akhirnya barulah kita pergi kepada peringkat share, berkongsi. Yang terbaik, kongsilah. Sebarluaskan idea amalan terbaik melalui blog, portal, media sosial, WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan lain-lain untuk dikongsi guna bersama oleh guru-guru yang lain, juga guru-guru di sekolah yang lain sebagai PLN, Professional Learning Network. Guru bantu guru. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk dua topik ini. Semoga tuan-tuan semua boleh memahaminya dengan jelas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.